Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Fik. So, hari ini kita akan belajar topik seterusnya iaitu haba. Iaitu 6.1.1 menentukan masuk haba dan suhu dan juga 6.1.2 menunjukkan suhu dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul. Dah mesti dengan buku teks? Okey, tolong buka buku teks Sains tahun 5 muka surat 146. Dah sedia? Jom. Okey, pertama sekali, apakah itu haba? Haba kalau awak terfikir, mesti rasa macam panas, betul tak? Okey, haba ialah suatu bentuk tenaga. Okey, cikgu ulang, haba ialah suatu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Macam mana tu? Okey, jom kita tengok seterusnya. Okey, bagaimana kita nak tahu sesuatu bahan itu menerima atau kehilangan haba? Contohnya dalam gambar ni. Gambar ni kita ada gambar dekat dapur lah kan, periuk kat dapur. Okey, suatu bahan akan menjadi lebih panas apabila menerima haba. So, bila kita masak tu, kita buka api, okey, periuk ataupun masakan tersebut akan menjadi lebih panas kerana menerima haba daripada api. Dan bila kita tutup pula api tersebut, okey, suatu bahan tersebut pula akan menjadi sejuk kerana kehilangan haba. Itu yang awak kata, tadi panas lepas sejuk sebab bahan tersebut telah kehilangan haba. Nampak? Okey, haba kita dah tahu. Sekarang kita tengok suhu pula. Apakah itu suhu? Suhu ialah darjah kepanasan atau darjah kesejukan sesuatu bahan. Sekarang ni dah musim-musim COVID ni. Ke mana-mana kita kena ambil suhu badan kita. Tapi apakah alat yang kita nak gunakan untuk menyukat suhu? Nak tahu? Jom. Okey, alat untuk mengukur suhu. Sekarang cikgu rasa semua orang pun dah tengok alat ni. Okey, namanya termometer. Okey, termometer ada pelbagai jenis. Tapi yang anda perlu tahu untuk topik ini ialah termometer bilik. Okey, boleh tengok gambarnya di hadapan ni. Okey, cikgu tunjuk. Okey, termometer bilik ini termometer bilik. Okey, seterusnya termometer makmal yang kalau kita berada di sekolah sekarang ni, cikgu akan tunjuk termometer makmal. Okey, termometer makmal saiznya besar dan dibuat daripada kaca. Jika dibandingkan dengan termometer di rumah anda, kebanyakannya plastik. Okey, sebab termometer tersebut lebih selamat untuk digunakan di rumah. Kemudian termometer di rumah selalunya termometer digital. Tapi semua unit piawainya adalah sama untuk suhu iaitu darjah Celsius. Okey, untuk simbolnya darjah ni disimbolkan dengan bentuk bulat dan Celsius kena huruf C besar. Cikgu ingatkan semula. Okey, darjah yang bulat ke atas ni dan kemudian C kena huruf besar sebab Celsius ialah nama ahli saintis yang telah mencipta unit piawai ini. Okey, so anda dah tahu hari ini Celsius tu nama orang ya, dan alat untuk mengukur suhu ialah termometer. Okey, sekarang kita perhatikan dua termometer ni. Apakah maksud kedua-dua gambar ini? Okey, so kita tengok yang warna biru ni dulu. Okey, apabila suhu bahan menurun, okey, arah cecair dalam termometer menurun kerana cecair tersebut mengecut. Okey. So, cecair kat dalam ni dia peka terhadap suhu keliling. So, apabila suhu menurun, okey, arah cecair dalam termometer ni pun akan menurun kerana cecair tersebut akan mengecut. Dan apabila suhu bahan meningkat, okey, kita tengok yang warna merah ni pula. Okey, arah cecair dalam termometer meningkat kerana cecair tersebut mengembang. Okey, cecair dalam termometer ni sangat peka. Okey, dalam termometer makmal selalunya ada dua jenis cecair yang kita gunakan. Yang pertama alkohol dan yang kedua merkuri. Okey, nanti kita akan tengok perbezaannya dan cara bacaannya selepas ini. Jom. Okey, so ini teknik menggunakan termometer dengan betul. Okey, ini kita gunakan untuk bacaan
termometer makmal. Cikgu ulang semula. Ini teknik gunakan termometer makmal dengan betul. Okey, jika anda buat eksperimen di sekolah, okey, anda akan diberikan termometer makmal, bukannya termometer digital yang kita selalu tembak dekat kepala tu kan kalau pergi kedai. Okey, so first kali nombor 1, letakkan bikar yang berisi air di atas permukaan rata. Kena rata, meja tu kena rata, tak boleh dekat atas jalantar atau sebagainya. Seterusnya, pegang bahagian atas termometer secara menegak. Okey, cikgu ambil pen lah contoh kan. Okey, secara menegak. So ini contohlah, contoh termometer, sebab termometer kat sekolah tak dibawa balik kan. Okey, secara menegak. Okey, pegang bahagian atas tau. Kemudian yang ketiga, masukkan termometer ke dalam bikar. Jangan sampai ke bawah. Jangan sampai ke bawah dasar tu. Okey, pastikan berbuli termometer tidak terendam. Okey, kerana berbulinya sangat peka dan takut pecah sebenarnya. Okey, dan tidak menyentuh bahagian dasar bikar. Dan yang nombor 4, setelah aras cecair dalam termometer menjadi letak. Contohnya ada aras cecair, dia akan bergerak, dia tengok suhu dia. Kalau bahan tersebut panas, dia akan mengembang dan kemudian dia akan menaik dia punya bacaan cecair itu. Kemudian, okey, laraskan kedudukan mata pada aras meniskus termometer untuk bacaan suhu. Okey, so kat sini kita boleh lihat ini namanya meniskus termometer. Okey, meniskus. Kalau sebelumnya anda ada belajar meniskus untuk bacaan cecair kan. Okey, ini meniskus untuk bacaan termometer. Ada perbezaan untuk bacaan termometer untuk cecair merkuri dan juga cecair alkohol. Okey, kita akan tengok selepas ini. Jom. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya tadi. Meniskus tu apa? Aras meniskus tu apa? Okey, aras meniskus ialah aras lengkungan cecair di dalam tiub kaca yang terdapat dalam termometer. Ada lengkung, bentuknya melengkung. Alkohol yang cecair dalam termometernya berbeza lengkungannya. Dan juga termometer yang menggunakan merkuri sebagai cecair juga lengkungannya berbeza. Bagaimana? Jom kita tengok selepas ini. Dah sedia, jom. Okey, bacaan suhu untuk termometer makmal bercecair alkohol. Tadi cikgu cakap kan ada 2 jenis kan. Okey, so untuk termometer makmal bercecair alkohol yang cecair di dalamnya berwarna merah. Dalam merah tu berisi alkohol. Okey, so kalau anda pernah nampak dekat makmal, okey, ada beza warna merah dengan warna macam silver sedikit. Okey, so bagaimana kita nak baca untuk termometer makmal bercecair alkohol? Okey, pastikan tadi yang macam kita tengok tadi teknik dia. Okey, anda perlu pegang bahagian atas dia. Bukan pegang bawah, bukan pegang macam ni. Okey, pegang bahagian atas, jangan sampai ke dasar bikar, jangan. Okey, seterusnya kedudukan mata setentang dengan aras meniskus. Okey, anda perhatikan pada gambar ini. Okey, kedudukan mata murid setentang dengan aras meniskus. Okey, jangan tengok daripada atas, dari atas sini. Okey, dan jangan tengok terlalu rendah. Okey, kena tengok setentang. Okey, kedudukan mata kena betul. Sebab kalau kedudukan mata anda salah, anda tak boleh dapat bacaan dengan tepat. Okey, seterusnya anda tengok lengkungan ni. Okey, lengkungan ni anda kena baca bawah lengkung. Okey, bawah lengkung, bukan atas lengkung. Okey, lengkung, bawah lengkung, barulah betul bacaan untuk termometer bercecair alkohol. Kalau ada keluar soalan, anda tengok lengkungannya atas ke ataupun ke bawah. Okey, jom kita tengok untuk cecair merkuri pula. Okey, jom kita tengok cara untuk membaca termometer makmal bercecair merkuri. Okey, jika anda perhatikan perbezaan antara termometer bercecair merkuri dan juga alkohol. Bercecair alkohol dalamnya berwarna merah, cecair warna merah. Tetapi untuk merkuri cecairnya berwarna kelabu atau silver lah. Okey, cara bacaannya berbeza kerana lengkungan atau meniskusnya berbeza. Okey, so kita tengok. Dekat dalam gambar ni, okey, cara pegang masih sama, kena pegang bahagian atasnya, jangan pegang bahagian berbulinya dan juga jangan diletakkan di dasar bikar. Okey, cara bacaannya jika anda lihat lengkungannya berbeza dengan lengkungan pada termometer bercecair alkohol. Okey, tadi termometer bercecair alkohol lengkungannya ke atas.
tapi termometer untuk bercecair mengukuri lengkungannya ke bawah. Okey, so bacaannya pun berbeza tapi kedudukan mata masih sama. Jangan tengok terlampau atas atau jangan tengok terlampau rendah. Kena tengok setentang dengan bacaan ataupun setentangan garis pada lengkungan tersebut. Okey, tengok pada gambar, kedudukan mata haruslah setentang dengan aras meniskus. Okey, so dia kena ke atas lengkungan. Okey, untuk cecair mengkuri, bacaannya kena di atas lengkungan. Okey, so anda dah tahu perbezaan antara termometer makmal bercecair alkohol dan termometer makmal bercecair merkuri. Cara bacaannya tengok pada lengkungan. Okey, cikgu ulang semula untuk bercecair alkohol, lengkungan, bacaannya di bawah lengkungan. Dan termometer bercecair alkohol, bacaannya di atas lengkungan tersebut. So, kalau jumpa soalan, tengok dulu lengkung dia ke mana. Okey? Okey, dah sampai slide tugasan. Okey, untuk tugasan, okey, cikgu faham ada yang tak ada lagi buku aktiviti. Bagi yang ada buku aktiviti, kita manfaatkan. Okey, untuk yang ada buku aktiviti, sila buat muka surat 47, buku mesra digital, sains tahun 5. Dan untuk yang tiada buku aktiviti, okey, sila buat latihan di buku teks, muka surat 162, nombor 1 sahaja. Sila tulis tarikh dan hari. Okey, supaya nanti mudah cikgu nak rujuk. Dah siap nanti, boleh hantar di WhatsApp dalam Google Form yang cikgu akan berikan. Okey? Okey, tamatlah sudah kelas kita untuk topik haba. Okey, cuma kita belajar hari ini dua saja satu topik, 6.1.1 dan juga 6.1.2. Okey, masuk haba dan suhu dan juga cara nak menyukat suhu dengan betul. Okey, first kali anda perlu tahu masuk haba dan juga masuk suhu. Seterusnya, okey, apakah alat yang kita gunakan untuk menyukat suhu? Apa namanya? Termometer. Ada dua jenis termometer yang anda perlu tahu untuk subjek ini, ialah termometer bilik dan juga termometer makmal. Okey, dan kita juga belajar cara untuk membaca termometer menggunakan teknik yang betul. Okey, so aras meniskus jangan lupa untuk termometer bercecair alkohol. Okey, aras meniskusnya melengkung ke bawah. Manakala untuk termometer bercecair merkuri, arasnya melengkung ke atas. So, bacaannya agak berbeza. So, kalau keluar soalan nanti, anda perhatikan aras lengkungan atau aras meniskusnya ke arah mana. Okey, cikgu harap video ini akan membantu anda untuk membuat soalan yang cikgu berikan dan juga dapat memahami apakah itu haba dan suhu. Dan jangan lupa unit piawai untuk suhu ialah darjah Celsius. Okey, sampai jumpa lagi. Jangan lupa klik subscribe kat bawah. Jika masih warna merah, tolong tukarkan kepada warna kelabu untuk manfaat anda juga. Senang nak tahu ada video cikgu yang terbaharu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.